Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih pada saudara pengacara majlis dan pembaca doa. Yang Amat Berhormat Tuan Chow Kun Yew, Ketua Menteri Pulau Pinang. Yang Berhormat Tuan Jadik Surindio Anak Laki Kapal Sing, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang, merangkap pengurusi Jawatankuasa Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa, Saudara Whip Parti Encik David Marshall, Anak Laki Pakaian Nathan, Encik Muhammad Suzuki bin Ahmad. Yang dihormati saudara-saudara ahli-ahli majlis, Yang Berusaha Tuan Haji Badrul Amin Abdul Hamid, Pemangku Setiausaha Bandaraya, Ketua-Ketua Jabatan Pegawai Kanan, Wakil-Wakil Pegawai, Wakil-Wakil Pengarah, dan juga rakan-rakan media yang saya kasihi serta rakyat penduduk Pulau Pinang yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita mengadakan program pada petang ini, iaitu melancarkan buku pencapaian bandar rendah karbon dan juga bandar pintar. Saya mewakili seluruh warga kerja MBSP ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Tuan Chow Kun Yew kerana sudi dapat hadir pada petang ujung minggu yang amat berharga ini. Begitu juga kepada Yang Berhormat Tuan Jadik Surindio, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, kerana juga dapat meluangkan masa pada petang yang amat berbahagia ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Whip Parti, Ahli Majlis, Pemangku Setiausaha Bandaraya, Ketua-Ketua Jabatan dan para hadirin yang saya hormati sekalian. Yang Berhormat, Yang Amat Berhormat, Yang Berhormat, tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian, saya ingin mengulangi bahawa Majlis Bandar Seberang Perai mensasarkan untuk menjadi bandaraya rendah karbon pada tahun 2022, bandaraya neutral karbon pada tahun 2030 dan bandaraya sifar karbon pada tahun 2050. MBSP juga komited untuk bekerjasama dengan bandaraya-bandaraya lain di dunia untuk mengekang pemanasan global tidak melebihi 1.5 degree Celsius. Dengan demikian, MBSP merancang untuk menjadikan Seberang Perai sebagai bandaraya yang terbaik di Malaysia dalam aspek pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Sasaran yang tinggi memerlukan hala tuju strategi yang jelas dan pragmatik. Sehubungan dengan itu, Plan Strategi Seberang Perai 2018-2022 yang mengandungi 10 keutamaan strategi, 85 program, 201 aktiviti dan KPI telah pun diwujudkan. Ianya merupakan rancangan jangka panjang untuk memenuhi harapan, kehendak dan keperluan warga Seberang Perai dan juga untuk meningkatkan lagi perkhidmatan perbandaran, perancangan, pembangunan infrastruktur dengan cekap, berkesan dan responsif kepada keperluan penduduk Seberang Perai. Di samping perancangan strategi jangka panjang 2018-2022, MBSP melaksanakan performance management yang memastikan plan tindakan aktiviti dan output mencapai sasaran MBSP serta menyatukan organisasi iaitu MBSP dengan sumber manusia yang akan menyampaikan perkhidmatan. Performance management cycle adalah kitaran yang bermula dengan perancangan atau planning, pemantauan, monitoring, semakan semula atau reviewing dan ganjaran, rewarding. Justru pada petang yang bersejarah ini, sebagai Datuk Bandar, dengan sukacitanya, saya akan membentangkan report card pencapaian bandar rendah karbon dan bandar pintar supaya pengurusan MBSP dan stakeholders dapat menilai status masa kini dan merancang tindakan strategik seterusnya bagi mencapai wawasan rakyat pada penghujung tahun 2022. Yang Amat Berhormat, Yang Berhormat, tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian, kandungan report card yang pertama adalah pencapaian 11 KPI bandar rendah karbon dan bandar pintar. KPI atau Key Performance Indicator adalah petunjuk yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran MBSP untuk menjadikan bandaraya rendah karbon dan bandaraya pintar pada tahun 2022. KPI yang pertama adalah perkhidmatan cyber counter. MBSP telah berjaya menyediakan 100 perkhidmatan cyber counter dan telah dilancarkan dan dilaksanakan pada 16 Jun 2020 oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri sendiri. Berbanding dengan 11 perkhidmatan yang mula dilancarkan oleh Yang Berhormat Tuan Jadik Surindio, Anak Laki Kapal Sing pada tahun 2019 sebelum MCO 18 Mac 2020. KPI yang kedua
Penanaman pokok bagi menyerap karbon dan menghasilkan oksigen. Sebanyak 97,981 pokok telah berjaya ditanam. Berbanding dengan sasaran 100,000 pokok pada tahun 2022. Kita telah menghampiri sasaran. KPI yang ketiga adalah kita semula. Kadar kita semula seberang perai mencapai 55.9% pada tahun 2020, iaitu yang tertinggi di Malaysia. Berbanding dengan 42.6% pada tahun 2016. Yang keempat, KPI adalah pengurusan sisa pepejal. Penjanaan sisa pepejal telah berkurangan kepada 1.4 kilo per person per day berbanding dengan 1.6 kilo per person per day pada tahun 2016. KPI yang kelima, pengawalan penghasilan gas rumah hijau atau greenhouse gases. Pengurangan penghasilan gas rumah hijau iaitu 60 tan karbon dioksida equivalent berbanding dengan 8 tan karbon dioksida equivalent pada tahun 2016. KPI yang keenam, penggunaan tenaga yang boleh diperbarui atau RE, Renewable Energy. Seberang perai dalam proses memastikan 15% tenaga elektrik yang digunakan dijana dari sumber tenaga yang boleh diperbarui menjelang tahun 2030. Sehingga kini MBSP telah meluluskan 5 solar farm yang sedang dalam pembangunan. Sebab itu saya masih belum dapat melaporkan kejayaan tersebut pada petang ini. Walaupun tiga pejabat cawangan MBSP dan kompleks Sokan telah pun dipasang dengan solar. Begitu juga di tempat letak motosikal, bangunan ibu pejabat ini telah pun dipasang dengan solar, dan tahun depan, penghujung tahun ini, kita akan memasang lagi solar panel yang dapat menjana 15% tenaga untuk bangunan menara MBSP. KPI yang ketujuh, penggunaan lampu jalan LED. MBSP dalam proses pergantian 100% lampu jalan jenis LED menjelang tahun 2022. Dengan itu, penggunaan tenaga elektrik untuk pencahayaan dapat dikurangkan sebanyak 50% dan mengurangkan pelepasan karbon hasil dari penjanaan elektrik. Telah terbukti carbon emission yang highest generator of carbon emission adalah penghasilan tenaga elektrik. Sebab itu kita tumpukan kepada lampu jalan dan peralatan yang mengurangkan penggunaan tenaga. KPI yang ke-8, mengenal pasti 7 CBD, Central Business District. Seberang perai telah mengenal pasti 7 CBD untuk menerajui konsep pembangunan berorientasikan transit atau Transit Oriented Development, iaitu Kepala Batas, Bandar Bertam, Batua, Seberang Jaya, Bukit Tajam, Bandar Kasia dan Nibun Tebal. KPI yang ke-9, melaksanakan 20 Minute Neighborhood. MBSP telah melaksanakan 20 Minutes Neighborhood di Bandar Perda yang sekarang telah mencapai tahap 90% siap dan akan mewujudkan 7 lagi 20 Minute Neighborhood menjelang tahun 2030. Perancangan jangka panjang adalah apabila kita mewujudkan 20 Minute Neighborhood, kita bercakap mengenai berjalan kaki dan menaiki basikal. Segala keperluan harian boleh diperolehi dalam jarak 300 meter bagi mereka yang berjalan kaki dan 10 km bagi mereka yang berbasikal. Ke tempat kerja, ke klinik, ke sekolah dalam lokasi yang sama. Bagi intercity travel, pada tahun 2030 adalah diharapkan public transport akan menjadi satu mode of transport yang paling penting. Oleh itu, pergerakan di antara intercity juga akan mengambil masa 20 minit. Dan pada ketika itu, kita boleh mengisytiharkan Seberang Perai is a 20-minute city. KPI yang ke-10, Roadmap Circular Economy. MBSP telah berjaya melancarkan Roadmap Circular Economy pada 19 September 2020 oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri sendiri. Yang ke-11 dan terakhir, Circular Economy Action Plan telah pun dilancarkan baru-baru ini oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri secara virtual pada 2 Oktober 2021. Yang Amat Berhormat, Yang Berhormat tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian, kandungan kedua dalam laporan ini atau report card ini adalah 30 program bandar rendah karbon dan bandar pintar di Seberang Perai telah dilaksanakan dalam tempoh 3 tahun setengah, 3 tahun 6 bulan. Dan 25 program daripada 30 program adalah merupakan inisiatif digital berimpak tinggi. Metodologi terbaik dalam menentukan hala tuju strategik adalah kembali kepada rakyat.
Plan tindakan strategik MBSP yang direncanakan mestilah menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat, di samping memacu ke arah pembentukan Smart Sustainable City pada tahun 2030. Isu rakyat di seberang perai pada ketika ini adalah banjir kilat, kesesakan lalu lintas, pencapaian perkhidmatan keselamatan dan juga situasi ekonomi bagi mereka yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Justru 5 tajuk strategik berpaksikan rakyat dijadikan domain bandar pintar seberang perai. Sukacita saya ingin umumkan bahawa 4 program telah dilaksanakan di bawah Persekitaran Pintar, 9 program di bawah Komuniti Pintar, 3 program di bawah Mobility Pintar, 5 program di bawah Kerajaan Pintar dan 9 program di bawah Ekonomi Pintar. Keseluruhan 30 program telah pun dilaksanakan untuk mencapai inspirasi rakyat ke arah bandar rendah karbon dan bandar pintar pada tahun 2022. Yang amat berhormat Ketua Menteri, yang berhormat ahli majlis, tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian, kesimpulan kepada pembentangan report kad pada petang ini ialah MBSP telah mencapai 80% hingga 100% KPI yang telah ditetapkan menjelang tahun 2022 yang akan kita temui dalam masa 2 bulan lagi. Walau bagaimanapun, penjanaan sampah di kalangan warga seberang perai iaitu di antara 1,500 tan hingga 1,750 tan sehari adalah terlalu tinggi dan hendaklah dikurangkan ke tahap 0.8 kilo per person per day pada tahun 2022. Satu cabaran yang sangat besar supaya seberang perai terus mampan. Analisa data pengurusan sisa pekerja bagi tahun 2019, 2020 dan 2021 menunjukkan peningkatan penjanaan sampah untuk tempoh 3 tahun yang lalu datangnya dari sektor industri, iaitu 56.9% sektor industri, 41% daripada sisa domestik. Maka pada tahun 2022, MBSP akan melaksanakan strategi Sustainable Waste Management, di mana sektor industri dikenaki menghadkan penghasilan sampah ke tahap yang optimal. Penghasilan sampah di punca akan dipertingkatkan. NGO, MPKK, RA akan diberi lesen untuk menjadi ejen kutipan barangan kita semula. Semua syarikat hauliers dikenaki memiliki permit pelupusan sampah bagi setiap lori dan setiap trip dikenakan fee RM10. MBSP akan memasang GPS tracker kepada 1,700 kenderaan pengangkut sampah milik hauliers dan 78 kompakter milik MBSP. MBSP akan beri fokus kepada circular economy dalam sektor pengurusan sisa pekerja, di mana RFP telah pun dipanggil untuk mendapat cadangan pembangunan Waste Processing Plant Center di stesen pemindahan Ampang Jajar yang menggunakan teknologi Artificial Intelligence IoT Cloud Computing yang meluas pada tahun 2022. Waste treatment kepada sampah yang masuk ke stesen pemindahan Ampang Jajar akan menghasilkan nilai tambah untuk menjana ekonomi sirkular dan kecekapan dalam pengurusan sumber yang terhad. Sesungguhnya, jika pengurusan sisa pekerja dapat diurus dengan baik, kelestarian alam sekitar dipelihara, penggunaan tenaga yang mampan, sistem mobiliti yang cekap dan mesra alam, rakyat boleh mengambil bahagian dan memberi pandangan dalam pengurusan bandar melalui platform Smart Community. Maka pada ketika itu, seberang perai adalah Smart City dibangunkan oleh Smart People dan menjadi Smart Sustainable City yang menjadi inspirasi bandar masa hadapan. Yang amat berhormat Ketua Menteri, yang berhormat tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan ini, terima kasih saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kerana telah membimbing, memberi tunjuk ajar. Begitu juga kepada Yang Berhormat Tuan Jadid Sing Dio, anak lelaki Kapal Sing, yang telah memberi banyak pandangan di dalam pembangunan tempoh 3 tahun ini sehingga kita dapat menghasilkan, menyelesaikan semua KPI dan juga menghasilkan program-program ke arah bandar pintar. Oleh itu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli majlis yang telah memberi sokongan yang padu kepada setiap program yang dilakukan ketua-ketua jabatan, dan juga akhir sekali adalah kepada seluruh rakyat seberang perai yang benar-benar mengikuti dan melaksanakan semua dasar-dasar yang memimpikan atau mempunyai wawasan untuk menjadikan seberang perai sebuah
aspirasi bandar masa hadapan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Andre. Thank you.